Okay, so kita masuk pada bahagian kedua. So, standard pembelajaran kita akan belajar menentukan hubungan antara tiga atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan tercantum. So, yang seterusnya adalah kita nak tengok bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung. Okay, so kita tengok yang pertama. Menentukan hubungan antara tiga atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan tercantum. So, sebelum kita pergi lebih jauh, so kita kena tahu dulu apa itu ubahan tercantum. So, ubahan tercantum ialah ubahan langsung dengan keadaan satu pemboleh ubah berubah sebagai hasil darab dua atau lebih pemboleh ubah yang lain. So, itu maksud ubahan tercantum lah. Ubahan langsung dengan keadaan satu pemboleh ubah berubah sebagai hasil darab dua atau lebih pemboleh ubah yang lain. Okay, secara umumnya, Y berubah secara tercantum dengan X kuasa M dan Z kuasa N. Boleh ditulis sebagai Y, ini dalam simbol macam tadi lah. Okay, Y berubah secara langsung terhadap X kuasa M dan Z kuasa N. So, kalau dalam ini dalam bentuk hubungan ubahan, so seterusnya kita ada Y sama dengan KX kuasa M, Z kuasa N. So, ini adalah bentuk persamaan. Yang mana nilai M kita adalah, M ni kuasa je lah. Kuasa bagi M adalah 1, 2, 3, 1/2 dan 1/3. Untuk kuasa N pula adalah 1, 2, 3, 1/2 dan 1/3. Kemudian K adalah pemalar. Okey, so kita terus kepada contoh. Okay, contoh yang pertama, tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol kadaran dan persamaan bagi setiap yang berikut. So, kita nak menggunakan simbol dan juga kita nak ada persamaan. Okay, so bila ada simbol dan juga persamaan, so pertama, soalan yang pertama, Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Okay, Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Kita tengok pada soalan kedua pula. R berubah secara langsung dengan kuasa 2P dan punca kuasa 3Q. Kemudian soalan C, isi padu sebuah kon berubah secara langsung dengan tinggi H dan kuasa 2 jejari tapaknya J. So, penyelesaian. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. A, Y berubah secara langsung dengan X dan Z. So, dalam bentuk hubungan ubahan, kita boleh tulis Y, kemudian simbol ini, simbol kadaran, Y berubah secara langsung dengan X dan juga Z. So, kita boleh tulis macam ni lah. Okay, Y, kemudian ada simbol X dan juga Z. Kemudian dari segi persamaan, kita boleh dapat Y sama dengan K, X, Z. So, K ini adalah dia punya pemalar. Sama juga dengan soalan B, kita R berubah secara langsung dengan kuasa 2 P dan punca kuasa 3 Q. So, R berubah secara langsung dengan P kuasa 2 lah. Okay, kuasa 2P, so ini P kuasa 2. Kemudian punca kuasa 3 bagi Q. So, ini punca kuasa 3 Q. So, ini dalam bentuk hubungan ubahan. Kemudian kita tukar kepada bentuk persamaan. Hanya perlu tambahkan K sebagai pemalar. Kemudian soalan yang C. Soalan isi padu sebuah kon I berubah secara langsung dengan tinggi H. Okay, so dia berubah secara langsung dengan tinggi H dan kuasa 2 jejari tapaknya. So, kita boleh tulis I berubah secara langsung dengan H dan kuasa 2 jejari, J kuasa 2. So, ini dalam bentuk persamaan lah. KHJ kuasa 2. I sama dengan KHJ kuasa 2. Okay, so kita tengok contoh yang kedua.
Diberi H berubah secara langsung dengan M dan punca kuasa 2N. Jika H sama dengan 9, apabila M sama dengan 5 dan N sama dengan 81. Hitung nilai H apabila M sama dengan 7 dan N sama dengan 36. So, soalan pertama, dia minta kita cari nilai H apabila M sama dengan 7 dan N sama dengan 36. So, bila dapat soalan macam ini, perkara pertama adalah perlu cari dahulu dia punya bentuk persamaan. So, sebelum nak cari bentuk persamaan, kita perlu tahu dia punya hubungan ubahan dahulu. So, hubungan dia adalah, okay, so ni soalan yang kedua lah. Okay, so hubungan ubahan kita ada H berubah secara langsung. Okay, ni balik pada soalan lah. H berubah secara langsung, kita boleh wakilkan sebagai simbol ni. Dengan M dan punca kuasa 2N. So, H berubah secara langsung dengan M dan punca kuasa N. Kemudian, H sama dengan, so ini dalam bentuk persamaan KM punca kuasa N. Okey, seterusnya kita ambil balik dalam soalan. Okey, dalam soalan diberi nilai H, M dan juga N. So, bila ada ketiga-tiga nilai ni, kita boleh gunakan untuk cari nilai K. So, bila dapat nilai K, baru kita boleh bentukkan dia punya bentuk persamaan. So, ganti nilai bagi H adalah 9. Kemudian, K darabkan dengan M kita adalah 5. Kemudian, punca kuasa N adalah punca kuasa 81. Kemudian, masukkan nilai dia. K sama dengan 9 bahagikan. Sebab ini, kesemua ni kita pindahkan ke sebelah kanan lah. Okay. So, 9 bahagikan dengan 5 per punca kuasa 81. 5 darab punca kuasa 81. So, akan dapat K sama dengan 1 per 5. Okay, so bila dah dapat itu, kita boleh wujudkan dia punya bentuk persamaan. So, ganti K dalam bentuk persamaan ni lah. Okay, so kita ada H sama dengan 1 per 5 M punca kuasa N. Seterusnya baru kita boleh buat soalan yang A, iaitu cari nilai H, diberi nilai M dan juga nilai N. So untuk yang ni, kita ambil balik persamaan, kita adalah H sama dengan 1 per 5 M punca kuasa N. Okay, so sekarang perkara yang kita nak cari adalah H ganti nilai yang diberi. So yang diberi adalah M kita adalah 7. Kemudian punca kuasa N adalah punca kuasa 36. So kita akan dapat H kita sama dengan 8.4. Kemudian soalan B. Soalan B, nilai N apabila H sama dengan 14 dan M sama dengan 10. So sama juga. So masih lagi menggunakan bentuk persamaan yang asal yang kita cari ni, iaitu H sama dengan 1 per 5 M punca kuasa N. So ganti nilai bagi H sebab H diberi dalam soalan. H dan juga M. So H kita adalah 14. Kemudian M kita adalah 10. Punca kuasa N kekalkan begini sebab kita nak cari nilai bagi N. Okey, so yang ni boleh permudahkan lah. 1 per 5 darab 10 akan dapat 2. Okey, so 2 akan bawa ke sebelah sini. So kita akan dapat punca kuasa N sama dengan 14 bagi 2. Dapat 7. Kemudian punca kuasa, bila kita bawa ke sebelah, dia akan jadi kuasa 2. Sebab ni punca kuasa 2. Punca kuasa 2 bawa ke sebelah jadi kuasa 2. So N sama dengan 7 kuasa 2. So nilai N adalah 49. Okay, so kita terus contoh yang ketiga. Jadual di bawah menunjukkan perubahan 3 kuantiti. Okay, dia sebut 3 sebab kita masuk pun yang ni, topik yang ketiga adalah berkaitan dengan hubungan antara 3 pemboleh ubah. So 3 lah. Okay, perubahan 3 kuantiti.
diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q dan R. Okey, kita ada kuasa 3Q dan juga R. Hitung nilai X dan juga Y. So, kena cari nilai X dan juga nilai Y. So, sama juga kaedah dia. Kita buat yang pertama adalah bentuk, kita buat hubungan ubahan. So, hubungan ubahan P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 dan juga R. Okay, so ni Okay, P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 dan R. So, ini dalam bentuk hubungan ubahan. Kemudian dalam bentuk persamaan, kita akan dapat P sama dengan KQ kuasa 3 R. So, ini kita tambah K sajalah sebagai pemalar. Kemudian, dalam soalan, okay, kita tengok pada jadual ni lah. Okay, pada jadual, kita tengok ketiga-tiga yang ada nilai ialah P, Q, R yang kolom yang pertama ni. So, kolom yang pertama ada nilai bagi ketiga-tiga pun boleh ubah. So, untuk P kita adalah 86.4. So, kita ganti nilai 86.4. So, ini nilai-nilai ni untuk cari nilai K lah. Kemudian, kita gantikan nilai Q kita adalah 1.2 kuasa 3. Kemudian R kita adalah 10. So, kita akan dapat K kita sama dengan 86.4 bahagikan dengan 1.2 kuasa 3 darab 10. So, akan dapat jawapan dia adalah K sama dengan 5. So, bila kita dapat K sama dengan 5, so kita boleh tulis persamaan dalam bentuk persamaan iaitu P sama dengan 5Q kuasa 3 R. Okey, seterusnya dah dapat bentuk persamaan P sama dengan 5Q kuasa 3 R. Baru kita boleh buat cari nilai X dan juga cari nilai Y. So first kita cari nilai X dahulu. So masih guna persamaan P sama dengan 5Q kuasa 3 R. So, kita boleh cari X Okay, so P kita sekarang kita gantikan sebagai X. Okay, sebab nilai yang diberi kat sini kita tak tahu tapi dia beri sebagai X. So, kita ganti P sebagai X. Kemudian 5 ikutlah 5. Kemudian Q kuasa 3. Q kita adalah dalam jadual adalah 2. 2 kuasa 3. Kemudian R kita adalah 0.4. So, kita selesaikan, kita akan dapat X sama dengan 16. So, seterusnya, untuk cari Y, sama juga kaedahnya, menggunakan bentuk persamaan yang kita dah cari. Okey, P sama dengan 5Q kuasa 3R. So, kita gantikan nilai P kita dalam jadual 1.215. Kemudian, 5 kekal. Kemudian Q kuasa 3 adalah Y. Okay, Y kuasa 3. Kemudian R kita adalah 9. So, kita masuk saja dalam rumus. Kemudian, okay, semua ini, sebab ini adalah operasi darab ya. Okay, ini operasi darab. So, bila kita nak Y kuasa 3 saja sebagai perkara rumus, so semua ini perlu pindahkan ke sebelah. So, daripada darab dia akan jadi bahagilah. Okay, kesemua ini akan dibahagikan dengan 1.215. So, 1.215 bahagi dengan 5 darab 9. So, Y sama dengan, so kuasa 3 pindah dia akan jadi punca kuasa 3. So, ini adalah nilai daripada hasil yang ni. 0.027. So, kita akan dapat nilai Y kita adalah 0.3. Kita terus dengan penyelesaian masalah. So, tadi kita dah start dengan maksud ubahan. Lepas tu ubahan langsung berkaitan dengan 2 pun boleh ubah. Kemudian yang ni adalah 3 pun boleh ubah. Seterusnya kita nak tengok penyelesaian masalah yang melibatkan hubungan langsung. Okey, so kita tengok soalan yang pertama. Hujan lebat di bandar Kuala Lumpur pada minggu lepas sehingga menyebabkan banjir berlaku. Okey, hujan mula turun pada pukul 8 pagi
Pada pukul 11 pagi, air hujan sudah mula naik 0.2 meter. Okey, tuliskan satu persamaan yang menghubungkan tinggi kenaikan air T dengan masa yang diambil J. Okey. So dia kat sini tulis hubungan antara T dan juga J lah. Okey, so T merujuk pada kenaikan air dengan masa yang diambil. Okey, soalan yang kedua, andaikan hujan turun tanpa henti sehingga pukul 8 malam. Berapakah aras kenaikan tinggi air? Okey, so dua soalan. Inilah okey. Berdasarkan soalan yang pertama ni. So, first kita tengok dahulu dia kata kat sini masa yang diambil dan juga kenaikan air. So, masa yang diambil yang diberi kat sini dia tak tulis masa tapi dia tulis pukul berapa kejadian tu terjadi. So, kalau awak perasan dia tulis hujan mula turun pada pukul 8 pagi. So, seterusnya air mula naik pada pukul 11 pagi. So antara 8 hingga pukul 11 kita boleh kira dia adalah jaraknya adalah 3 jam. So penyelesaian dia kita boleh buat. Okay, so T berubah secara langsung dengan J. So ini bentuk hubungan ubahan. Kemudian T sama dengan KJ adalah bentuk persamaan. Kemudian kita ganti nilai. T kita adalah 0.2 dalam soalan tadi . Okay, kemudian masa yang diambil antara 8 hingga pukul 11 adalah 3 jam. 8 pagi hingga pukul 11 pagi. So itu adalah 3 jam. So kita boleh gantikan nilai dia 3. Kemudian kita boleh dapat nilai K sama dengan 0.2 bahagikan dengan 3. So kita akan dapat K sama dengan 1/15. So tukar dalam bentuk persamaan. Kita akan dapat T sama dengan 1/15 J. Okey, soalan yang kedua tadi. Okey, andaikan hujan turun tanpa henti sehingga pukul 8 malam. Berapakah aras kenaikan tinggi air? So first kena tahu dulu daripada 8 pagi sampai 8 malam berapa jarak dia? Okey. 12. Okey, 12 jam. Okey, so kita boleh dapat 1/15 darab 12. So ini ambil balik daripada rumus kita. T sama dengan 1/15 J. So J ni merujuk pada masa yang diambil. So tadi kita dah kira masa yang diambil adalah 12 jam. So ganti dalam rumus. Kemudian kita cari T sama dengan 0.8 meter. Okay, so selesai soalan yang pertama. Okay, kemudian kita tengok soalan yang kedua. Seri ingin menggunting beberapa bentuk segi empat tepat dari sekeping kertas. Diberi luas L cm kuasa 2 berubah secara langsung dengan panjang P cm dan lebar Q cm. Pada mulanya dia mula menggunting satu segi empat tepat dengan L sama dengan 32, P sama dengan 8 dan Q sama dengan 4. So L ni tadi apa? Dia punya luas . Okey, luas dia 32. P tu adalah dia punya panjang iaitu 8 cm. Dan kemudian Q dia adalah 4. Q lebar dia adalah 4. Okey, so kita tengok pada soalan. Yang pertama, tuliskan hubungan antara L dengan P dan Q. Kemudian soalan kedua, seri merancang untuk menggunting segi empat tepat kedua dengan nilai panjang dia bertambah 20%, kemudian lebarnya berkurang 10%. So dia tanya berapakah peratusan perubahan untuk luas segi empat tepat kedua itu. Okey, so untuk yang soalan pertama, kita tengok pada soalan pertama dahulu. Okey, tuliskan hubungan antara L dengan P dan juga Q. So dalam bentuk hubungan dan juga dalam bentuk persamaan kena pandai tulislah. Okay, so kita tengok dalam bentuk hubungan. So kita ada L berubah secara langsung. So ada simbol ini. So ini hubungan ubahan dengan P dan juga Q.
Kemudian kita ada dalam bentuk persamaan kita L sama dengan, so K dia adalah pemalar, P dan juga Q. L sama dengan K, P, Q. Kemudian baru kita cari dia punya nilai bagi K. Nilai bagi K. So kat sini L sama dengan 32. Kita ambil balik nilai ni. P kita adalah 8 dan juga Q kita sama dengan 4. So kita dapat K kita sama dengan, so ini 32. So ini nilai P kita 8, Q kita adalah 4. So ganti, so kita nak K sama dengan 32 bahagikan dengan 8 darab 4. So ni bawa pindah sebelah lah. So bila kita dah selesaikan, 32 bahagi 8 darab 4 pun 32. So 32 bahagi 32 akan dapat nilai dia 1. So automatik K ni nilai dia 1 So bila 1 kita tulis dalam bentuk persamaan, L sama dengan 1 P Q. Tapi dalam bentuk ni kita 1 tu tak ditulis lah. So automatic L sama dengan PQ. Tapi 1 tu ada di sebelah ni. Cuba tak ditulis dalam bentuk persamaan untuk lebih kemas. L sama dengan PQ. Seterusnya baru kita selesaikan soalan yang kedua, B. So dia kata dia nak gunting segi empat tepat yang kedua dengan nilai panjang dia mesti bertambah 20%. Dia nak panjang, panjang ni panjang dah bertambah 20%. Kemudian lebar dia nak berkurang 10%. So kita tengok balik panjang kita yang asal adalah 8. Akan bertambah 20%. Q pun 4 berkurang 10%. So berapa peratus perubahan untuk luas segi empat tepat kedua? So dia nak tahu peratus perubahan. Penyelesaian dia kita boleh tengok. So ini yang pertamalah. Kita perlu tahu dulu perubahan bagi panjang dan juga lebar. So tadi panjang kita mesti bertambah 20%. So perlu tambahlah. 8 tambahkan dengan perubahan dia adalah 20% daripada 8. 20% daripada 8. So 8 tambahkan dengan 1.6. So nilai yang baru adalah panjang dia 9.6 cm. Kemudian lebar kita, dia kata berkurang 10%. So yang asal adalah 4. Kemudian berkurang 10% daripada 4. So 4 darab 10% akan dapat 0.4. Maksudnya ada pengurangan 0.4. So 4 tolak 0.4. Kita dapat Q kita adalah 3.6. So seterusnya baru kita masukkan, cari dulu luas kita. Luas segi empat kedua. Luas yang barulah. Luas, ambil balik rumus kita PQ. L sama dengan PQ. So kita cari luas kita adalah 34.56 cm kuasa 2. So kalau awak perhatikan tadi, luas kita yang asal adalah 32. So macam mana kita nak tahu dia punya perubahan peratus? So yang baru ni kita perlu tolakkan dengan yang asal lah. Tolakkan dengan yang asal sebab nak perubahan. So bila perubahan mesti ada penolakan. So kita akan dapat peratus perubahan luas 34.56 tolak 32. So perkan dengan keseluruhan dia adalah 32 yang asal. Darabkan dengan 100% sebab kita nak cari peratus perubahan. So kita dapat L kita adalah 8%. Itu saja untuk sesi kita pada hari ini.